Alhamdulillah. Baik, salat semua kita tengok ayat 137 sampai 143 ni satu perbincangan yang panjang. Kita tengok setakat mana kita mampu untuk habis hari ini, dan kita ucap tahniah dan syabas kepada siapa yang berpuasa pada hari ini. Ada yang berpuasa mula kemarin, Khamis, hari puasa, sebab puasa hari Khamis. Hari ini puasa hari ke-9, esok puasa Ashura. Lepas tu okey, dia macam ni. Dalam bulan kita berada dalam bulan Muharram. Orang tanya apakah perkara yang disunatkan kita lakukan dalam bulan Muharram? Ialah kita sunat untuk memperbanyakkan puasa. Pasal apa banyak puasa dalam bulan Muharram? Pasal bulan Muharram merupakan salah satu daripada bulan-bulan haram. Bila bulan haram, kita sunat untuk memperbanyakkan puasa, memperbanyakkan ibadat, dan salah satunya ialah berpuasa. Jadi puasa Isnin Khamis boleh. Cumanya dalam bulan Muharram ada satu hari yang special yang Nabi SAW suruh kita untuk puasa, iaitu hari Ashura. Kisahnya apabila Nabi SAW sampai ke Madinah, Nabi tengok ada orang-orang Yahudi duduk puasa. Lalu Nabi SAW tanya dekat para sahabat, pasal apa orang Yahudi duduk puasa apa? Mereka ni puasa sempena merayakan atau meraihkan ke pembebasan Nabi Musa dan pengikut-pengikutnya daripada Fir'aun. Maka Nabi kata kita lebih berhak kepada Nabi Musa lebih daripada mereka ni. Maka Nabi SAW pun suruh para sahabat untuk berpuasa pada hari Ashura. Dan Nabi SAW menyebutkan tentang kelebihan berpuasa pada hari Ashura ialah Allah mengampunkan dosanya setahun yang lepas. Nah, setahun lepas Nabi puasa. Hari itu kita puasa hari Arafah. Puasa hari Arafah, Nabi SAW sebut diampunkan dosa setahun lepas dan setahun akan datang. Yang ni puasa hari Ashura diampunkan dosa setahun yang lepas. Itu jadi kita disunatkan untuk berpuasa pada hari Ashura. Baik, Saudara Muhammad. Kemudian Nabi SAW sebut dalam satu hadis yang lain, Nabi kata kalau sampai kepada aku tahun depan aku nak puasa hari ke-9. Jadi takdirnya Nabi SAW tak sempat sampai hari tahun depan tu. Jadi Nabi SAW dah pesan untuk puasa pada tahun depan. Puasa pada tahun depan. Jadi kalau kita nak puasa, kita boleh puasa hari ni lah, hari ni. Puasa tahun depan pula, puasa hari ke-9. Kalau kita nak ni, kita puasa pada hari ke-9, masuk hari ni. Nak puasa hari ni. Jadi sallallahu alaihi Muhammad, siapa puasa hari ni? Pasal apa puasa hari ni? 2 sebab. 3 sebab. Yang pertama, sebab Nabi SAW suruh, Nabi SAW kata dia nak puasa pada hari ini, maka dia jadi sunnah. Yang kedua, sebab dia panggil keadaan berhati-hati, takut salah perkiraan tarikh. Hari ni lah hari ke-10 itu. Jadi hari ni kita reserve siap-siap. Kalau kena hari 10 hari ni, maka kita selamat. Kalau tidak, kita tambah 1 hari lah sesuai dengan apa Nabi SAW suruh. Yang ketiga ialah dalam keadaan kita memperbanyakkan puasa pada bulan-bulan haram. Faham ni? Dan yang berikutnya, kalau siapa yang rajin nak puasa lagi, boleh lagi puasa pada hari ke-11. Puasa hari ke-11 pun merupakan puasa satu hari yang disebut sebagai puasa hari yang disebut hati-hati. Takut bulan hari 10 Ashura tu dia terlepas habis hari berikutnya. Itu. Jadi hari itu hari apa? Hari Jumaat. Kita puasa hari ni Jumaat hari 9. Esok 10 hari Sabtu. Lepas tu Ahad hari ke-11. Lepas tu masuk pula hari Isnin. Masuk Isnin pula. Kan masuk Isnin pula. Lepas tu puasa hari Isnin pula. Kena hari Isnin pula 9 hari ni 9, 10, 11, 12. Hari Isnin 12 bulan. Lepas tu siapa pula teringin nak sambung 3 hari putih, 13, 14, 15 puasa straight. Salih ala Sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan, kalau nak puasa. Hari ni depa kata rauh, hari ni mic suara pelan. Ni nama rauhnya pasal. Sebab puasa pelan ni puasa pelan pula. Suara pelan ni tak larat nak abang, tak tahu nak buat ke mana lah. Baik, salih ala Sayyidina Muhammad. Kena.
Baik, kita tengok perbincangan kita pada hari ini. Aizul kata, Aizul Amir, kalau puasa 10 Muharram saja okey tak Ustaz? Boleh saya tak larat lah Ustaz, saya nak puasa sehari je, 10 Muharram je, hari Asyura je, boleh tak? Boleh Ustaz, saya tak larat terus lah Ustaz, saya tak mau puasa langsung pun boleh. Tak ada apa, tak ada masalah apa, tak dapat kelebihan lah. Tak dapat kelebihan. Baik, surah Ali Imran 137 143. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Salli ala sayyidina Muhammad. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ard fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunah-sunah Allah. Kerana itu berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan rasul-rasul. Hadza bayanul linnas wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin. Yakni Al-Quran ini adalah penerangan bagi seluruh manusia serta petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. In yamsaskum farhun faqad massal qauma qarhun mithluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas waliya'lamallahu alladhina amanu wa yattaqidha minkum syuhada wallahu la yuhibbudz zalimin. Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi darjatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Tiga saya baca lah. Bukanlah saya telajak. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi darjatnya jika kamu orang-orang yang beriman. In yamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun mithlah wa tilkal ayyamu udawiluha bainan nas waliya'lamallahu alladhina amanu wa yattaqidha minkum syuhada wallahu la yuhibbudz zalimin. Jika kamu yakni dalam perang Uhud mendapat luka, maka sungguhnya kaum kafir itu pun yakni pada perang Badar mendapat luka yang serupa. Pada masa yakni kejayaan dan kehancuran itu kami mempergilirkan di antara manusia, yakni agar mereka mendapat pelajaran dan supaya Allah membezakan orang-orang yang beriman yakni dengan orang-orang kafir, supaya sebahagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Waliyumahhisallahu alladhina amanu wa yamhaqal kafirin. Dan agar Allah membersihkan orang-orang beriman daripada dosa mereka dan membinasakan orang-orang kafir. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Apakah kamu mengira bahawa kamu akan masuk syurga padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu dan belum nyata orang-orang yang sabar. Walaqad kuntum tamannau nal mauta min qabli an talquhu faqad ra'aitumuh wa antum tanzurun. Sesungguhnya kamu mengharapkan mati syahid sebelum kamu menghadapinya. Sekarang sungguh kamu telah melihatnya dan kamu menyaksikannya. Surah Ali Imran surah ketiga ayat 137 hingga 143 insya-Allah. Baik, alhamdulillah. Dah okey dah. Suara dah okey dah katanya. Clear. Okey, terima kasih Hawa Mida, terima kasih Ani, Hafsah, Nurliza, Ana Daulay, Hasliza, Mukhtar Mai Muhammad. Terima kasih. Ayat 141. Tak apa, kita tengok satu-satu lagi insya-Allah. Baik. Allah berfirman kepada hamba-hambanya yang beriman yang kalah di Uhud dan 70 orang daripada mereka terbunuh di sana. Jadi ayat ni turun untuk memberikan rasa, untuk menghilangkan rasa duka cita kepada para sahabat apabila berlaku
sepertinya musibah dalam perang Uhud, sehingga menyebabkan 70 orang syahid dalam perang Uhud. 70 orang syahid dalam perang Uhud. Waktu tu Pi macam confident Pi itu dalam keadaan confident yang tinggi, boleh menang. Sebab waktu perang Badar sebelum daripada tu jumlah mereka sikit, tapi Allah bagikan kemenangan. Lalu tiba-tiba dalam perang Uhud kita baca dah ramai di kalangan orang Islam yang syahid, termasuk Nabi SAW pun luka parah dalam perang Uhud. Lalu Allah turunkan ayat, qad qalat min qablikum sunan, sesungguhnya telah berlalu sebelum daripada kamu sunnah-sunnah Allah. Allah cerita, yakni apa yang menimpa kamu ini pernah terjadi kepada umat-umat para pengikut Nabi-Nabi terdahulu sebelum daripada kamu. Kemudian akibat baik menjadi milik mereka, sementara kekalahan menjadi milik orang-orang kafir. Cerita yang jadi pada kamu ni dah jadi dah kepada umat-umat terdahulu. Cerita ujian-ujian yang menimpa kamu ni merupakan sunnah. Sunnah. Macam kita lah dalam keadaan kita nak jadi baik, kita nak berubah jadi baik, kita nak melakukan amal ma'ruf nahi mungkar. Tuan-tuan, kita akan berhadapan dengan sunnah dia. Sunnah nak melakukan kebaikan ialah kita akan berhadapan dengan ujian. Kita nak berubah jadi baik, kita akan berhadapan dengan ujian. Kita nak buat benda baik, ma'ruf nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar, kita akan berhadapan dengan ujian. Itu sunnah dia. Kalau sebab tu kata Syekh Abdul Qadir, Syekh Imam Habib Abdullah Haddad dalam kitabnya Penawar Bagi Hati, kalaulah kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, kita ajak orang buat baik dan halang orang buat maksiat, tiba-tiba semua orang suka kat kita, semua orang sayang kat kita, itu menunjukkan bahawa kamu ada benda yang tak kena dengan amar ma'ruf nahi mungkar kamu. Sebab sifat ajak orang buat baik halang orang maksiat ni, dia mesti berhadapan dengan ujian, dengan fitnah, yang kata-kata manusia. Salli ala sayyidina Muhammad. Baik, tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Oleh kerana itu Allah berfirman, fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Kerana itu berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang yang mendustakan, yakni rasul-rasul. Kemudian Allah berfirman, hadza bayanul linnas. Al-Quran ini adalah penerang bagi seluruh manusia. Yakni Al-Quran mengandung penjelasan terhadap perkara-perkara yang sejelas-jelasnya bagaimana keadaan umat-umat terdahulu bersama musuh-musuh mereka. Kalau nak rujuk, nak tengok macam mana yang dilalui oleh para nabi terdahulu, umat-umat terdahulu, rujuk balik dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran cerita banyak tentang kisah-kisah umat-umat terdahulu. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya dalam rangka nak menyusun satu satu buku, ada dua buku lah sebenarnya. Satu, saya nak susun tentang kisah Ummahatul Mukminin dia panggil. Ummahatul Mukminin ni kisah isteri Nabi SAW. Kisah kehidupan isteri Nabi SAW, biodata isteri Nabi SAW. Yang satu dalam perancangan nak buat. Satu lagi ni yang tak lepas-lepas nak buat lagi ni. Duduk rancang berapa lama, sekian lama dah. Nak himpun kisah-kisah dalam Al-Quran. Cerita-cerita dalam Al-Quran. Yang banyak kan cerita-cerita dalam Quran ni. Ini lama dah duduk rancang nak buat ni. Yang ni tapi tak lepas-lepas buat lagi ni. Tak lepas-lepas buat lagi. InsyaAllah tu teringat. Sebab Allah cerita kisah-kisah dalam Quran ni, tujuan dia apa? Tujuan dia untuk kita mengambil pengajaran. Kamu rasa kamu letih, kamu lemah. Dalam perang Uhud tu kamu berhadapan dengan keadaan yang sangat dahsyat, sampai 70 orang daripada kamu syahid terbunuh pada hari tersebut. Tengok balik, baca balik dalam Quran, ambil pengajaran kisah-kisah dalam Quran. Ya Allah cerita dalam Al-Quran ni banyaknya umat-umat terdahulu yang berhadapan dengan suasana yang bahkan lebih dahsyat daripada kamu. Waktu tu kita rasa macam apa? Kita rasa macam dah juga rupanya. Salih Azimat dia merupakan sunnah. Wahudan wa mau'izah, serta dan petunjuk serta pelajaran. Yakni Al-Quran mengandung berita tentang orang-orang sebelum daripada kamu dan petunjuk bagi hati kamu serta pelajaran bagi mencegah daripada, yakni pencegah daripada kemaksiatan dan dosa-dosa. Kita baca Quran, dia ada apa? Dekat dalam Quran tu tuan-tuan, dia ada petunjuk.
petunjuk bagi hati kita. Kemudian ada pelajaran. Pelajaran pula ni untuk apa? Yang ni yang akan mencegah kita daripada kita melakukan kemaksiatan dan dosa-dosa di sisi Allah. Kemudian Allah pula menghibur hati-hati orang-orang beriman. Wala tahinu, janganlah kamu bersikap lemah. Yakni janganlah kamu menjadi lemah disebabkan apa yang terjadi. Jangan jadi lemah. Kita ni tuan-tuan kena ingat, saya nak pesan dekat diri saya, nak pesan pada semua-semua sahabat-sahabat Usratuna yang saya kasihi. Kita ni dalam keadaan kita nak buat kebaikan, dia ujian dia mai banyak, macam-macam ujian dia mai. Tuan-tuan kena ingat yang tu. Dia takkan jadi mudah. Syurga ni bukan murah tuan-tuan, syurga ni mahal. Anak-anak kita yang hafal Quran, ujian dia pun tak berhenti. Kita yang nak mengaji ni pun ujian dia tak berhenti. Supaya kita sentiasa kuat. Ujian dia mai. Tuan-tuan, ujian ni tuan-tuan, dia mai dengan tujuan Allah nak tapih kita, nak tengok siapa sebenarnya yang sabar dalam nak berhadapan dengan ujian. Benda nak bagi ni benda besar, benda mahal. Bila benda besar, benda mahal, hanya orang, bukan semua orang akan dapat. Sikit saja, qalilan. Sikit saja orang yang akan dapat kelebihan-kelebihan ni. Ramai orang tak boleh nak dapat. Dia putus asa pada pertengahan jalan. Tengah duk buat, tiba-tiba mai ujian, dia putus asa. Dia akan berhenti. Dan itulah yang dikehendaki oleh syaitan. Ada seorang mesej dekat saya. Dia ada duduk dalam grup WhatsApp lah, grup WhatsApp kan, dia buat usrah apa sebagainya. Tiba-tiba dalam grup WhatsApp tu ada 1-2 orang yang macam mulut-mulut hebat sikit. Mulut-mulut yang tak boleh jaga. Kita ni mana pun ada orang macam ni, dia sibuk aja hai orang ni. Kan sibuk aja dia. Rasa macam diri tu sempurna sangat. Jadi sibuk dengan orang-orang sebelah-sebelah dia, orang keliling-keliling dia. Jadi tuan-tuan sekalian alaihi Muhammad. Jadi ada orang yang macam tu. Dia tu duk terasa hati. Orang tu kata aja dia terasa hati, kata kat dia. Orang tu kata dia terasa hati dia. Lalah mesej kat saya, Ustaz, saya tak boleh duduk dah dalam grup tu, saya nak minta diri, saya nak keluar lah. Saya ucapkan supaya Ustaz ni terus maju jaya dalam dakwah Ustaz. Dan ni sebenarnya grup usrah ni. Kita selalu ada pertemuan. Berjumpa selalu, buat program-program selalu, baca kitab. Dan dia ni di antara orang yang sangat bagi komitmen. Tapi disebabkan mulut seorang tu je, dia terasa hati. Dia kata, saya minta maaf, saya nak keluar pada grup ni. Tak mau nak tinggal pengajian ni. Saya kata pasal apa? Pasal seorang tu. Saya kata subhanallah, punya banyak kita duduk belajar, punya banyak kita duduk ikut kuliah, dan hanya kerana seorang, satu mulut saja kita dah nak keluar daripada kuliah ni. Banyak manfaat yang kita dapat hanya kerana seorang tu saja kita keluar daripada grup ni. Maksudnya kalau ada 10 kebaikan, hanya satu saja keburukan, dan kita tinggalkan 10 kebaikan tu dan kita pilih untuk cenderung pada satu keburukan. Siapa rugi? Kita rugi. Dan syaitan tepuk tangan lah, berjayalah. Syaitan ni tuan-tuan, dia nak kita ni keluar, dia nak kita ni berhenti. Dan syaitan tak mau kita duduk dalam kebaikan. Maka dia buat apa? Dia akan patahkan hati kita ni supaya kita ni tak turis dengan kebaikan tersebut. Kalau dia tak mampu nak patahkan hati kita ataupun tak mampu keluarkan kita daripada kebaikan tersebut, apa dia buat? Dia akan masuk melalui orang-orang yang duduk di sebelah-sebelah kita ni. Dia buat orang tu untuk bercakap tentang dia, buat orang ni supaya mulut hebat sikit, buat ni supaya kau ni, orang ni buat zalim kat dia sikit, orang ni buat jahat dia sikit. Tujuan dia supaya apa? Dia menggunakan alasan orang tu untuk dia tinggalkan kebaikan tersebut. Maka kalau dia tak berjaya pi melalui kita, dia akan pi melalui orang-orang yang duduk di kiri dan kanan kita. Tujuan dia apa? Supaya kita berhenti daripada kebaikan-kebaikan tersebut. Dan waktu tu siapa yang rugi? Akhirnya kita lah yang rugi. Itu pesan kat saya dan pesan kat semua-semua lah yang ikut kuliah kita ni. Tuan-tuan sekalian alaihi Muhammad, syaitan tak akan berhenti untuk buat kerja dia. Syaitan tak akan berhenti untuk buat kerja dia. Tuan-tuan, jadi waktu tu cuba tengok benda kebaikan yang kita dapat dan bandingkan dengan satu keburukan, dua keburukan yang dua ada tu, yang mana yang lebih berat manfaatnya. Jangan sampai buat syaitan tepuk tangan dengan apa yang keputusan yang akhirnya kita buat. Keluar sungguh tuan-tuan. Saya nak cerita, walaupun saya nasihat, saya kata saya tengoklah memang syaitan, saya minta maaf saya keluar terus dan senyap terus sampai ke hari ni. Kisah ni berlaku hanya dalam bulan lepas saja. Jadi rugilah, nak buat macam mana? Rugilah, langsung tak ikut kuliah dia. Apalah tuan-tuan, kita harap Salih alaihi Muhammad dia teruskan kuliah-kuliah dia ikut kuliah-kuliah program-program dia,
dengan ustaz-ustaz yang lain. Okey, seorang tu saja dengan saya pun dia tak ikut dah. Okeylah, tak apa nak buat macam mana. Alhamdulillah ala kulli hal. Baik tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, kemudian Allah menghiburkan hati orang beriman. Allah kata apa? Wala tahinu, jangan kamu bersikap lemah, jangan kamu menjadi lemah disebabkan apa yang terjadi di sekeliling kamu. Wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, dan jangan pula kamu bersedih hati padahal kamulah orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang yang beriman. Yakni akhir dan kemenangan adalah milik kamu wahai orang-orang mukmin. Kamu nak risau apa? Kamu nak sedih apa? Kalau nak banding di antara kemuliaan, kamu lebih mulia lagi daripada mereka. Nak tengok darjat, kamu lebih tinggi darjat daripada mereka ni. Salli ala sayyidina Muhammad, orang yang duduk di sekeliling kamu tu. Maka tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan sebab itulah dalam keadaan kita duduk ikut kuliah ni, tuan-tuan, kita duduk ikut program-program ni, kita nak berubah jadi baik ni, kita kena ada jemaah. Kita kena ada jemaah. Duduk dengan jemaah, duduk dalam usrah. Pasal dia memberi kekuatan di antara satu sama yang lain. Nah, seorang rasa lemah, ada orang bagi kuat. Seorang kena fitnah, ada orang pula pertahankan dia. Jadi masing-masing memberikan kekuatan. Kalau kita duduk seorang-seorang, salli ala sayyidina Muhammad, kita duduk seorang-seorang, sekali kita akan patah semangat. Kita tak ada kekuatan, maka akhirnya kita akan meninggalkan kekuatan tersebut. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, Allah berfirman, in yamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun mithluh. Jika kamu pada perang Uhud mendapat luka, maka sesungguhnya kaum kafir itu pun, yakni pada perang Badar pun mendapat luka yang serupa. Yakni bila kamu terkena luka dan sebahagian daripada orang kamu terbunuh, maka musuh kamu juga terkena hal yang sama, mereka juga terluka dan terbunuh. Kamu dah rasa sedih kan? Sedih sebab apa? Sebab ada di kalangan kita, di kalangan tentera Islam yang terbunuh dalam perang tersebut. Kamu sedih kan? Tapi kena ingat, orang sana pun sedih juga. Orang sana pun terbunuh juga. Dia pun berhadapan dengan situasi yang sama. Dan saya lihat, bukan kita seorang saja kena, dia pun kena juga kan. Tu kadang-kadang dia bagi semangat kat kita untuk buat. Kita ni letih-letih lah tuan-tuan. Siapa tak letih? Buat. Macam tuan-tuan lah, pagi-pagi tadi pukul 5 tadi dah bangkit tahajud dah. Anak-anak kita tadi pukul 5 tadi dah bangkit tahajud dah. Letih tak bangkit awal-awal? Letih. Malam tidur dah pukul berapa kan? Salat Jumaat, lepas tu dengan Quran lagi dah bangkit pukul 4, pukul 5 pagi tadi dah sahur, lepas tu ni dengar kuliah pula tu kat lena berselera kan, mengantuk pula salat Jumaat. Dan sekali ada program lagi, sekali lepas tu sekali nak main Jumaat pula, sekali ni saya nak PKL pula sekali. PKL pula lagi. Esok ada tanyalah ustaz, lusa ada dekat Assalamualaikum Tepi Hijrah. Lepas tu balik mai sini balik. Tak penat ke? Penat. Siapa kata tak penat? Tuan-tuan penat? Bukan cerita saya. Nak tengok anak, nak jumpa anak sekali-sekala pun susah kan. Bukan setakat saya, kita pun serupa. Tiap-tiap hari duk susun program. Tuan-tuan sini penat. Ada orang yang kerja, kawan-kawan kita yang duduk tengok melalui Facebook pun. Siang kerja, sehari petang-petang balik pergi masjid, urus masjid, lepas tu balik dah pukul 10 malam, kadang anak dah tidur dah. Saya pagi-pagi penat. Tapi mudah-mudahan penat kita tu Allah gantikan dengan kebaikan di akhirat. Tapi ada orang yang tuan-tuan penat sama macam kita. Buat apa? Penat cari duit. Keluar pagi-pagi, keluar dah. Kelam subuh keluar dah. Lepas tu sekali pergi jumpa pergi meeting sana, pergi apa appointment, sampai malam, pukul 10 malam tuan-tuan duduk mesyuarat lagi. Sampai pukul 2 pagi baru sampai rumah, anak dah tidur. Kita pun sampai rumah lebih kurang waktu tu juga. Dia pun sampai rumah lebih kurang waktu tu juga. Lepas tu duduk gaduh, tak ada nak jumpa anak, tak ada jumpa keluarga. Kita pun sama juga, tak ada jumpa anak, tak ada jumpa keluarga, sama juga. Kita penat, kita pun penat, dia pun penat juga. Tapi tuan-tuan, mudah-mudahan penat kita tu Allah gantikan dengan kebaikan-kebaikan di dunia dan di akhirat. Penat nanti, dahlah penat kat dunia, nanti di akhirat pula kena azab. Sebab tak sempat nak buat ibadat, tak sempat nak tenggelam dalam dosa dan sebagainya. Sama juga dengan orang benci dengan agama.
Kita ni tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan Allah bagi kekuatan pada kita ni untuk jadi orang yang memperjuangkan agama Islam. Selagi Islam tak tegak di muka bumi ni, selagi tu kita kena buat kerja. Selagi Islam, syariat Islam tak tegak di muka bumi, kita semua kena buat kerja untuk tegakkan syariat Islam di muka bumi. Tuan-tuan, buat kerja. Orang yang tak mau syariat Islam tegak di muka bumi pun dia buat kerja juga. Kita letih, dia pun letih juga. Kita penat, dia pun penat juga. Ada di kalangan kita yang nak tegakkan hukum Islam, nak tegak syariat Islam, ada yang terbunuh, ada yang terbunuh. Bukan cerita kita terbunuh, mereka pun terbunuh juga. Tapi terbunuh kita tuan-tuan, letih kita ni, sallallahu alaihi wasallam Muhammad tuan-tuan, nah ada kebaikan dia mudah-mudahan. Ya Allah kata apa? Jangan kamu sedih hati, dia kata sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kalau kamu dapat luka, mereka pun dapat luka juga. Kalau kamu, bagian kamu terbunuh, di pihak kamu terbunuh, pihak mereka pun terbunuh juga. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan masa, yakni kejayaan dan kehancuran itu kami mempergilirkan di antara manusia supaya mereka mendapat pelajaran. Tak boleh bagi menang serit kan, ada masa Allah bagi kalah. Nah, pasal apa? Supaya ambil pengajaran. Bayangkan kalau menang serit, apa jadi? Kita akan rasa macam kita hebat, kita rasa kita betul belaka, kita elok belaka, tak ada orang yang tak ada orang yang betul melainkan kita. Tapi ada time Allah bagi kita jatuh supaya kita berasa, oh rupanya kan, kita muhasabah diri sebagainya, untuk betulkan diri dan sebagainya. Macam itulah keadaan dia tuan-tuan, hidup ni up and down, naik dan turun. Nah, kadang-kadang kalau Allah bagi kat kita semua baik belaka, apa jadi? Kita hanyut, kita lalai. Kadang-kadang ada time-time Allah uji sikit kita ni supaya apa ni, angkat tangan doa balik, ya Allah aku ni, aku ni, aku ni. Faham kan? Itu keadaannya. Hidup dia macam itulah tuan-tuan. Nah, dia macam layang-layang. Tahu Dunhill, DUNHILL. Dunia umpama neraka, hidup ibarat layang-layang. Kan? Tentang hack-hacks, coklat hack lah, hanya aku cinta kau seorang. Zaman sekolah dulu. Kan? Jadi hidup layang, macam layang-layang tu lah, macam layang-layang. Layang-layang ni tuan-tuan, dia sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia bukan boleh lepas terus dia jatuh lah. Dia kena lepas sikit, kena tarik sikit, lepas tarik sikit, lepas sikit, tarik sikit. Tujuan dia pasal apa? Pasal waktu kita lepas tu kita rasa seronok, waktu tarik tu berasa kena uji sikit, barulah nak angkat tangan, nak doa pada Allah, nak tambah sembahyang sikit kan. Lepas tu macam tu. Macam itulah keadaan naik turunlah hidup kita ni, supaya apa? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad tuan-tuan, kita sentiasa duduk dalam keadaan kita tak lalai daripada Allah SWT. Macam itulah hidup kita ni. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Yakni terkadang kami buat musuh mengalahkan kamu, sekalipun akhir yang baik adalah milik kamu, kerana kami mempunyai sebuah hikmah di sebalik semua itu. Oleh itu Allah berfirman, waliya'lamallahu alladhina amanu, supaya Allah membezakan di antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir. Ibnu Abbas berkata, dalam keadaan seperti ini agar kita dapat melihat siapa yang tabah menghadapi musuh, wa yattaqidha minkum syuhada, dan supaya sebahagian daripada kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada, yakni mereka terbunuh di jalan Allah, mereka merelakan nyawa mereka demi mencari keredaannya. Jadi pasal apa Allah buat macam tu? Supaya Allah nak bagi kita bersungguh-sungguh dalam kita berjuang untuk menegakkan agama Allah. Tapi perang, sungguh-sungguh perang. Nah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Allah bagi peluang. Waktu tu Allah nak tengok siapa yang sungguh-sungguh nak perang, siapa yang tabah dan siapa yang nak tinggalkan perjuangan. Waktu dalam perang Tabuk tuan-tuan, waktu perang Tabuk, perjalanan dia sangat jauh. Daripada Madinah nak pergi ke Tabuk tu sangat jauh. Waktu tu Allah uji pula tuan-tuan dengan panas. Panas pula. Nak para sahabat berjalan kaki daripada Madinah sampai ke Tabuk. Jauh. Katalah tuan-tuan nak bayang macam kita ni, daripada Kuala Lumpur pergi ke Johor. Jalan. Contoh, kan? Jauh. Jalan ni jauh sangat. Dah lah jauh. Panas. Musim tu musim panas. Panas. Bukan setakat musim panas. Tuan-tuan, bila musim panas, kurma pula berbuah. Ni hujan lagi berat.
Dia mai pula tu hasil banyak pula. Ujian lagi berat. Waktu tu para sahabat dah mula 50-50, nak pi tak pi, nak pi tak pi, nak pi tak pi. Nabi duk ada ni. Nabi duk ada ni. Nabi yang memimpin perang. Tuan-tuan, pada ketika tersebut Nabi suruh perintahkan semua orang untuk pi. Semua orang kena pi. Tuan-tuan, saya tak tahu kalau saya duduk dalam posisi itu atas perintah daripada Nabi ni. Tuan, jangan kita duduk confident sangat. Mau takat iman kita lah ni. Nak pi tak pi, nak pi tak pi, nak pi. Oh subhanallah, salli alaihi wasallam. Tuan-tuan, akhirnya apa jadi? Akhirnya semua pekat-pekat pi, tapi dalam tengah perjalanan tersebut ramai yang patah balik. Ada 3 orang yang memang tak pi, yang Allah perintah untuk boikot daripada ni. Depa ni selagi depa tak taubat, sampai depa diampunkan oleh Allah. Balik Nabi tak pandang muka depa, Nabi tak mau cakap dengan depa. Ada 3 orang. Dalam jalan tu ada sebahagian daripada tentera Islam yang patah balik. Patah balik. Patah balik pasal apa? Tak boleh pi lah. Tak boleh pi lah. Tak mau. Putus asa, patah balik. Nabi SAW dengan para sahabat pi sampai. Para sahabat komplain, Rasulullah, depa patah balik Rasulullah. Dia patah balik Rasulullah. Kita ni, kita penat ni, kita ni tak larat ni. Dia pun patah balik Rasulullah. Tengok para sahabat patah balik. Para sahabat yang nak pi, dia pun rasa macam mana? Rasa sakit hati. Sehari kita dah sampai, kita teruk-teruk, kita lawan, dia pun patah balik, balik tidur di rumah. Kadang-kadang geram gitu juga kita ni. Kita penat pi sana pi sini ni, dengar bunyi tak elok, bunyi tak sedap, oh tak syok tuan-tuan. Aku penat-penat ni mengata lagi geram gitu lah kan. Patut macam-macam lah, tapi geram tu terlepas-lepas juga. Sabarlah macam mana. Orang nak mulut, orang nak kata, nak buat guna kan. Orang kampung Mesir pun geram sakit hati. Tuan-tuan, tak habis-habis. Lalu subhanallah tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam, sampai dekat tempat tu, Rasulullah dia pun patah balik Rasulullah. Terus Rasulullah kata apa? Allah nak meringankan kita dengan baliknya depa tu. Maksudnya kalau depa tu ada lagi berat kita ni, lagi susah. Depa tu balik tu, Allah nak menangkan kita dengan yang balik yang depa tu. Rupanya lagu tu. Wujud. Tuan-tuan, dalam peperangan tu Allah nak uji siapa yang tabah sebenarnya, siapa yang kuat. Nanti bila balik orang ni yang tak tabah itu, depa ni akan menjadi penyebab kepada kemenangan. Sama juga dengan perang Khandaq ataupun perang Ahzab. Mai 10,000 tentera musuh. Orang Islam dalam 3,000 orang. Dalam mai macam tu tuan-tuan, tengok berdebu-debu mai punya ramai buat kemah dekat sebelah sana parit tu. Kat sini ni orang Islam ni, orang-orang Madinah ni takut. Ada yang lari patah balik. Lepas pekat lari patah balik ni, tinggal yang sungguh-sungguh, baru Allah bagi kemenangan. Allah bagi kemenangan. Macam itulah tuan-tuan, dia sunnahnya dalam perjuangan Islam. Sama ada satu bentuk perjuangan Islam yang besar ataupun perjuangan Islam dalam diri kita ni, dia tak akan habis-habis dengan benda-benda yang macam tu. Dia akan main ujian, dia akan main kata manusia, dia akan main fitnah, dia akan main benda-benda yang akan nak tengok kita ni tabah ataupun tidak. Kalau kita tabah, kalau kita terus, kita istiqamah, insya-Allah Allah akan bagi kejayaan dalam hidup kita. Tapi mai sikit ujian je, Allah habislah, tak ada dah. Okey. Allah tak apalah, tinggallah. Hanya habis. Dan Allah nak bagi peluang dekat kita. Nah, sebab orang tanya, pasal apa susah sangat Islam nak menang ni? Pasal nak bagi kita bekerja, nak bagi kita berjuang. Sampai satu hari nanti Allah akan bagi kemenangan. Sama ada kita merasakan kemenangan tersebut ataupun nanti anak cucu kita akan merasakan kemenangan tersebut. Allah tak tanya Salih Azimat kamu menang ataupun kalah. Allah tanya kamu buat kerja ataupun tidak. Allah tanya lagu tu. Jadi subhanallah Salih Azimat, tapi ingat jangan sampai kita pula menjadi orang-orang ejen-ejen yang akan menjadi penghalang kepada Islam. Nama kita disebut kepada orang yang menghalang tertegaknya Islam. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian wa yattakhidha minkum syuhada, dan supaya sebahagian daripada kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada, yakni mereka terbunuh di jalan Allah, mereka merelakan nyawa mereka demi mencari keridhaannya. Wallahu la yuhibbudz zalimin, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim.
dan agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman daripada dosa-dosa mereka, waliyumahhisallahu alladhina amanu, dan agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman, yakni daripada dosa-dosa mereka, yakni meleburkan dosa-dosa mereka. Bila mereka punya dosa-dosa, apabila mereka punya dosa-dosa, bila tidak, maka darjat mereka akan diangkat kepada tempat yang lebih tinggi sesuai dengan apa yang menimpa mereka. Bila Allah bagi ujian dekat kita ni tuan-tuan, dua keadaan. Salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, bila Allah bagi ujian dekat kita ni, dua keadaan. Yang pertama, Allah nak ampunkan dosa-dosa kita seandainya kita punya dosa. Ada dosa tak? Adalah. Maka layak tak terima ujian supaya Allah ampunkan dosa tu? Layaklah. Cuma rasa macam apa? Rasa macam, kalau boleh tak payahlah. Kalau boleh janganlah kafarah dosa dengan ujian, sebab kita tak mampu kadang-kadang untuk berhadapan dengan ujian. Ingatlah bila kita buat dosa ni tuan-tuan, dia buat macam mana? Yang pertamanya, Allah nak ampun dosa kita tu, Allah ampunkan dengan kafarah. Kafarah maksud Allah uji kita, uji. Tapi rasa sanggup tak berhadapan dengan ujian-ujian? Tak mampu kadang-kadang tu, tak mampu. Ada seorang lelaki dia doa, ya Allah, dia doa kalau dia tu ada bahagian azab dekat akhirat, dia minta siap-siap kat dunia. Akhirnya apa jadi? Allah makbul doa dia. Dia duduk teruk sangat. Sampai Nabi pergi jumpa dia, kamu minta apa-apa kah? Dia kata, ya saya minta apa? Minta kalau ada bahagian dekat akhirat, dosa, bahagian azab kat akhirat, minta siap-siap Allah selesai kat dunia. Ini Nabi kata, kamu tak akan mampu, dia kata. Melainkan kamu minta lah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Minta di dunia pun baik, di akhirat pun baik. Wa qina azabannar. Dan start pada doa yang tu, barulah dia jadi lebih baik. Tuan-tuan, satu cara Allah nak ampunkan dosa, Allah bagi kafarah, Allah bagi satu ujian, dan ujian tu menjadi kafarah. Dia bangkit di akhirat bersih pada dosa. Tapi kita pun tak sanggup. Yang kedua, dia buat dosa, kemudian salli alaihi Muhammad, dalam hidup dia tak kena apa, tak kafarah apa pun. Tapi di akhirat dia bawa dosa tersebut, dosa tu tak diampunkan. Nanti dia kena azab kat akhirat. Mau tak? Yang ni lagi teruk. Azab kat akhirat lagi teruk pada kat dunia. Dan yang ketiga, Allah ampunkan dosa dia tanpa ada kafarah dan tanpa ada azab kat akhirat. Yang ni yang kita nak tu kan. Jadi tuan-tuan, dia boleh jadi macam tu. Jadi dalam keadaan bala, bencana, mudarat yang berlaku, ujian yang berlaku dalam kehidupan kita ni, tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, dia boleh jadi terkadang tujuan dia ialah untuk Allah menghapuskan dosa-dosa kita ni. Ni ada orang diuji dengan sakit, orang kata sakit balong, itulah Ustaz, Allah uji Ustaz, mudah-mudahan dia jadi pengampun dosa-dosa saya Ustaz. Ni saya cuma. Yang kedua tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, kalau dia tak ada dosa, dia tak banyak dosa, macam orang-orang soleh, macam waliullah kan, salli ala Muhammad, orang yang sangat dekat dengan Allah, tengok dia pun kena ujian juga, tengok dia pun kena bala juga kadang-kadang. Pasal apa? Bukan sebab Allah nak ampunkan dosa dia, tapi Allah nak mengangkat darjat dia. Dia tak apa, tengok dia tu pun kena, tengok orang soleh tu, Allah nak mati pun teruk, berapa lama duk kena tu, apa semua tu teruk tengok. Kita kata kat dia, dah tu mesti dosa banyak kata. Kadang-kadang kita kata begitu kan. Bukan masalah dosa banyak, tetapi Allah nak mengangkat darjat dia. Dia faham tak? Salli ala Sayyidina Muhammad. Salli ala Sayyidina Muhammad. Dan firman Allah Ta'ala, wa yamhaqal kafirin, dan membinasakan orang-orang kafir, yakni apabila orang-orang kafir itu menang, maka mereka akan bertindak melampau batas dan menyombongkan diri, padahal itu merupakan sebab mereka hancur, binasa, runtuh dan celaka. Kemudian Allah berfirman, saya nak habiskan ayat ni sikit sikit lagi. Kemudian Allah berfirman, am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu mengira bahawa kamu akan masuk syurga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan belum nyata orang-orang yang sabar. Yakni, apakah kamu menduga akan masuk syurga padahal kamu belum diuji dengan peperangan dan kesulitan?
Ini sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah, am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wadh-dharra wazulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kamu mengira bahawa kamu akan masuk syurga padahal belum datang kepada kamu cubaan sebagaimana halnya orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan dengan bermacam-macam cubaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu amatlah dekat. Bila baca ayat ni tuan-tuan, saya rasa sangat takut tau. Kita rasa macam kita ni tak dapat hujan turun mana pun. Tengok tu macam mana orang-orang di Syria macam tu. Tuan boleh bayang tak duduk dalam keadaan ni kena kambuh? Saya tengok satu video, kambuh ni sampai kat kepala aja. Kena kambuh sampai kat kepala aja. Lepas tu suruh dia mengucap pada jenis mengucap yang bukan macam mengucap kita. Sebut tambah dengan nama-nama tertentu. Dia tak mau, dia pun ketuk-ketuk kepala dia. Saya terbayang dia duduk. Ya Allah, sakit nak mati. Kan? Ada yang suruh tok tangan tu, ambil pisau dia toreh belakang, toreh dia hidup. Ada yang bakar hidup. Ya Allah, saya kata ini cerita zaman lah ni uji iman tu, tapi tak berubah tu. La ilaha illallah, la ilaha. Tuan-tuan, Allah Rabbi. Habib bin Zaid Al-Ansari radhiyallahu anhu, sahabat Nabi SAW, dia dihantar untuk berjumpa dengan Musailamah Al-Kazzab untuk hantar surat daripada Nabi SAW. Nabi SAW dia tak mau terima surat tu. Dia nak suruh Habib bin Zaid ni untuk mengaku kata dia tu Nabi. Apa dia buat? Dia suruh berdiri dekat atas pentas tu, suruh mengaku kata dia tu Rasul. Dia tak mau mengaku. Apa dia buat? Dia suruh orang Al-Gojo, tak Al-Gojo, yang tukang yang duk pancung kepala orang yang duk buat tu lah, yang pakai tutup muka hitam. Ambil pisau, toreh, bukan toreh, lapah hidup ni, buang daging seketui jatuh setumpuk sampai dia mati. Nabi bila dapat berita ni dia sangat sedih. Kita baca kisah-kisah penyiksaan yang berlaku kepada para sahabat, kita rasa macam dahsyat ujian ni apa. Kita ni tak ada apa sangat ni. Sedang Allah kata apa? Macam mana kamu rasa kamu akan masuk syurga padahal kamu belum diuji? Macam mana orang terdahulu diuji dengan goncangan ujian yang sangat kuat. Kita sikit-sikit pun kalah dah. Sikit-sikit pun kalah dah. Tak ada lah, habislah. Allah ni tak terpikatlah hati saya. Tak apalah ustaz, kami keluarlah pada madrasah ni payah-payah sangat. Mari kena marah, mari. Tak apalah, pitaklah barang-barang tu kat luar tu. Marah kita. Macam-macam kan. Rupanya cengih juga makcik-makcik ni pun. Tengok tak cengih. Kena terkah sekali. Jadi yang selalu pitaklah barang kat luar tu. Pilung barang tu tinggal kat luar tu. Tak cukup dia, anak dia pula telefon, tinggal barang kat luar tu. Okey, tak apalah, okeylah, baik-baik. Macam baik tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu rasa pasal apalah aku pergi buat madrasah ni, tak tahu. Ada fikir kalau pergi kuliah, balik kuliah relax, tidur tu sudah fikir kan. Dia fikir ni budak-budak ni nak makan apa, fikir ni makcik-makcik nak makan apa, fikir staff ni cukup duit tak cukup duit. Kan fikir tiap hari, fikir nak tidur pun tak lena. Kadang-kadang tu kan, salat semat. Ni pas sedap yang kata kat kita. Baik tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, itu cerita dia. Jadi tuan-tuan, macam mana dia kata, Allah sebut, apakah kamu mengira bahawa kamu akan masuk syurga padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu dan belum nyata orang-orang yang sabar. Oleh itu Allah berfirman di sini, apakah kamu mengira bahawa kamu masuk syurga
padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu dan nyata orang yang sabar. Artinya kamu tidak akan masuk syurga sehingga kamu diuji. Dan Allah melihat di antara kamu ada orang-orang yang berjihad di jalannya dan sabar dalam menghadapi musuh-musuhnya. Dan firman Allah Ta'ala, walaqad kuntum tamannawnal mauta min qabli an talqawhu faqad ra'aitumuh wa antum tanzurun. Sesungguhnya kamu mengharapkan mati syahid sebelum kamu menghadapinya. Sekarang sungguh kamu telah melihatnya dan kamu menyaksikannya. Yakni kalian wahai orang-orang beriman sebelum hari ini berharap ingin bertemu dengan musuh. Kamu marah kepada mereka, kamu ingin melawan mereka dan menghadapi mereka. Sekarang apa yang kamu inginkan dan kamu cari sudah terwujud di hadapan kamu, maka hadapilah musuh kamu dan bersabarlah dalam menghadapi mereka. Cerita belum kena lagi, tak apalah. Tak apalah, kita akan jumpa mereka, kita akan lawan mereka, kita akan perang dengan mereka. Mai kat depan baru gelang kabut. Sekarang benda duduk kat depan kamu, kamu perang mereka. Diriwayatkan secara sahih dalam As-Sahih bahawa Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu berharap bertemu dengan musuh. Jangan duk minta nak perang dengan musuh. Jangan duk minta nak Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nak bertemu dengan musuh, tapi mintalah keselamatan kepada Allah. Minta selamat kepada Allah. Akan tetapi jika kamu bertemu dengan mereka, maka sabarlah dan ketahuilah bahawa syurga itu ada di bawah kilatan pedang. Untuk itu Allah berfirman, sekarang sungguh kamu telah melihatnya, yakni kematian. Kamu telah menyaksikan saat pedang-pedang berkelebatan, ujung-ujung tombak dan anak panah berseliarakan di tengah-tengah para pasukan yang menyatu di antara satu sama lain untuk berperang. Orang-orang ahli kalam mengungkapkan hal ini sebagai khayalan, dalam arti menyaksikan sesuatu yang tidak dapat diindra seperti menyaksikan sesuatu yang belum dapat diindra. Tuan-tuan, wallahu alam, insyaallah mudah-mudahan sikit daripada perkongsian pada ayat-ayat itu menjadi manfaat kepada kita, menjadi teguran yang sebaiknya kepada kita, menjadi muhasabah yang sebaiknya dalam diri-diri kita. Tuan-tuan, bahawa subhanallah, tuan-tuan, ada orang yang diuji dengan ujian yang lebih berat. Cakap kita ujian sikit-sikit ni tak ada apalah tuan-tuan. Ujian-ujian sikit-sikit ni tak ada apa. Sahabat-sahabat, ada orang yang bersedih hati dalam peperangan-peperangan yang mereka lalui yang seolah-olah macam diuji dengan kekalahan. Allah cerita bahawa orang Islam tetap akan menang. Orang Islam macam mana keadaan pun tetap akan menang. Kalau cerita kamu sedih, ada orang mereka pun sedih juga. Cerita kamu luka, mereka pun luka juga. Kamu terbunuh, mereka pun terbunuh juga. Maka tuan-tuan, yang paling pentingnya ialah Allah mengiktiraf perjuangan kita, Allah mengangkat darjat-darjat kita, dan Allah mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Allah nak tengok siapa yang sabar, siapa yang tabah, siapa yang teruskan perjuangan tanpa berputus asa ataupun mengaku kalah dalam peperangan tersebut. InsyaAllah tuan-tuan, boleh jadi peperangan ini peperangan fizikal di antara kita dengan musuh, tapi tuan-tuan, yang kita berhadapan pada setiap hari ialah peperangan dalam emosi kita ni, dalam jiwa kita ni, supaya kita berhenti daripada melakukan kebaikan. Wallahu alam, insya-Allah kita akan sambung pada ayat berikutnya 144 sampai 148. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, esok saya akan bersiaran di Tanyalah Ustaz, TV3, TV9. Esok di Tanyalah Ustaz. Jadi Usra Tuna kita akan bersiaran di Tanyalah Ustaz esok, insya-Allah. Dan tuan-tuan, saya harap sahabat-sahabat Usra Tuna dapat ikut kuliah, ikut program-program kita, insya-Allah. Salli ala sayyidina Muhammad di Tanyalah Ustaz esok. Semua-semua ramai-ramai pekat-pekat masuk kat situ. Yang mana ada kat dalam ni mau masuk kat situ esok, tengok daripada sana, dan kita bagi komen-komen kat dalam tu, bagi ramai-ramai sikit, insya-Allah. Dan esok di Tanyalah Ustaz, lusa pula di TV Al-Hijrah. Assalamualaikum. Assalamualaikum TV Hijrah, tadabbur ayat. Jadi 2 hari berturut-turut. Jadi ayat ni 144 sampai 148 kita akan sambung pada esok lusa tulat. Tulat 144 ni, insya-Allah. Mudah-mudahan betul kan, esok lusa tulat kan. Insya-Allah. Wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.